Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada pensyarah kami Dr. Hakim bin Jabri dan juga kepada rakan-rakan yang lain. Okay, insya-Allah untuk hari ini saya Siti Nurdana binti Ibrahim ingin membentangkan tugasan kedua dalam subjek EDUP 2072 bertajuk Hubung kait perkembangan pendidikan dan falsafah pendidikan di Malaysia. Okey, baiklah untuk slide yang pertama. Saya akan membentangkan 4 isi penting dalam untuk tajuk kita pada hari ini. Yang pertama adalah sistem pendidikan sebelum merdeka. Kedua, sistem pendidikan selepas merdeka. Yang ketiga, sistem pendidikan semasa ataupun sistem pendidikan terkini. Dan yang keempat adalah hubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Okey. Untuk slide seterusnya berkenaan tentang pendidikan sebelum merdeka. Okey, sistem pendidikan sebelum merdeka juga dikenali sebagai sistem pendidikan sebelum zaman penjajahan dan juga sistem pendidikan semasa zaman penjajahan. Okay, seperti kita sedia maklum yang kita telah belajar di sekolah rendah atau sekolah menengah, penjajahan telah berlaku di negara kita atau di negara Malaysia. Jadi, penjajahan ini membawa kepada banyak faktor-faktor yang baharu kepada negara kita. Antara penjajahan yang berlaku di negara kita adalah zaman penjajahan Portugis. Zaman penjajahan Portugis membawa kepada pengaruh bahasa dan budaya di tanah Melayu pada ketika itu. Yang kedua, zaman penjajahan Belanda. Okay, Belanda ni lebih ke arah Jakarta. Dia membawa pengaruh besar ke arah Jakarta. Yang ketiga, zaman penjajahan Jepun yang membawa kepada kumpulan etnik, mempengaruhi kumpulan etnik di tanah Melayu. Dan yang keempat, ini sangat penting kerana terkait dengan sistem pendidikan negara kita iaitu penjajahan British. Penjajahan British ini yang membawa kepada pengaruh besar dalam sistem pendidikan di tanah Melayu pada ketika itu. Jadi yang pertama, sebelum merdeka, tiada satu sistem pendidikan yang seragam di Malaysia. Maksudnya di sini, tiada sistem yang meletakkan semua kumpulan etnik di dalam satu sekolah. Jadi pada ketika itu sistem pendidikan tidak seragam berlaku. Yang kedua, sistem pendidikan ini telah diwujudkan oleh kerajaan British yang dinamakan sebagai sistem pendidikan vernacular. Okay. Vernacular ni bermaksud mereka menjadikan bahasa pengantar sebagai bahasa ibunda. Okay. Yang ketiga, sistem pendidikan ini dilaksanakan mengikut kepentingan kaum tertentu. Maksudnya setiap etnik mempunyai sistem pendidikan yang berbeza, bukan sistem pendidikan yang sama lah. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, di sini ada sistem pendidikan pada zaman British. Sistem pendidikan pada zaman British berlaku pada tahun 1756 sehinggalah tahun 1956. Okay, yang pertama kita dapat lihat tertubuhlah sekolah vernakular Melayu, sekolah agama madrasah, sekolah vernakular Inggeris, sekolah vernakular Cina dan juga sekolah vernakular Tamil. Okey. Sekolah Melayu. Sekolah Melayu ini ditubuhkan oleh kerajaan British yang mana mereka mendapat bantuan kewangan oleh kerajaan British. Okey, pada mulanya sekolah Melayu, sekolah vernakular Melayu ni tidak mendapat galakan ataupun tidak mendapat sokongan daripada ibu bapa Melayu sendiri. Jadi mereka menukar dua sesi persekolahan. Jadi pada waktu itu sekolah Melayu ni mempunyai dua sesi persekolahan. Sesi persekolahan yang pertama adalah pada sesi pagi yang mana mereka belajar pelajaran sekular yang diajar pada sesi pagi. Dan pada sesi pagi ni kerajaan British sendiri yang membiayai. Okey, kedua sesi persekolahan pada waktu petang adalah sesi pengajian Al-Quran. Jadi sesi pengajian Al-Quran ni
hanya ibu bapa yang membiayai gaji guru yang mengajar. Jadi, sekolah Melayu hanya terdapat etnik Melayu sahaja di dalamnya. Okey, yang kedua, tertubuh juga sekolah agama madrasah yang mana diperkenalkan oleh alim ulama daripada kaum muda di pantai timur. Dan sekolah agama madrasah ini tertumpu kepada subjek pendidikan Islam sahaja. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, tertubuhnya sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris ini dikelolakan oleh mubalir Kristian. Di samping itu, sekolah Inggeris ini juga menerima bantuan kewangan daripada kerajaan British sendiri. Pada waktu itu, bilangan orang Melayu yang ingin masuk ke sekolah Inggeris amat terhad. Jika orang Melayu dan Cina ingin pergi sekolah bersama-sama, mereka perlu memasuki sekolah Inggeris. Jika mereka ingin bersama-sama dalam satu sekolah. Tetapi bilangan orang Melayu ketika itu sangat terhadlah. Okey, yang kedua, sekolah Inggeris ini tertumpu kepada anak kenamaan Melayu. Maksudnya orang-orang kaya sahaja, orang-orang yang berkemampuan. Kerana sekolah ini mempunyai kemudahan yang lebih bermutu disebabkan didirikan di bandar-bandar. Okey. Dan sekolah Inggeris juga mempunyai jumlah pelajar daripada pelbagai etnik yang tidak seimbang. Okey, seterusnya, tertubuh juga sekolah Cina. Sekolah Cina ini didirikan oleh masyarakat Cina tempatan yang mana mereka berorientasikan pemikiran di tanah besar Cina. Okey, sekolah Cina tertubuh di negeri Melayu ataupun di negeri Melayu disebabkan penduduk Cina semakin bertambah. Pertumbuhan orang-orang Cina menyebabkan sekolah Cina mula dibina. Okey, sekolah Cina ini ditubuhkan bebas tanpa bantuan kerajaan British, di mana mereka pengajaran dan pembelajaran mereka bercorakkan sekolah-sekolah di negara China sendiri. Buku-buku dan juga guru-guru dibawa masuk daripada China ke tanah Melayu pada ketika itu. Tetapi ketika revolusi berlaku pada tahun 1911, kerajaan British terpaksa membiayai sekolah Cina dan mereka meletakkan syarat iaitu bahasa Inggeris mula diajar sebagai satu subjek mata pelajaran. Okey, yang terakhir, tertubuhnya sekolah Tamil yang mana dikelolakan oleh pihak peladang-peladang. Sekolah ini tertubuh bergantung pada dana dari majikan ibu bapa pelajar atau usaha dari Persatuan Mubalir India. Okey, dengan kedatangan imigran dari India, sekolah Tamil mula dijalankan di ladang-ladang. Kelas-kelas mereka diadakan di bangunan-bangunan lapuk dan diajar juga oleh orang-orang yang tidak terlatih seperti kerani ladang ataupun mandur. Mereka juga tidak mempunyai sukatan pelajaran kurikulum. Dan sama seperti sekolah Cina, buku teks dan juga tenaga pengajar juga dibawa sendiri daripada negara India. Dan agak menyedihkan, mutu sekolah Tamil pada waktu itu agak rendah. Dia punya standard sekolah agak rendah lah pada ketika itu. Okey, seterusnya, pendidikan selepas merdeka. Pendidikan selepas merdeka berlaku selepas negara kita mendapat kemerdekaan lah pada 31 Ogos 1957. Jadi, pendidikan selepas merdeka ni merupakan membawa kepada sistem pendidikan yang berasaskan penyatu paduan dan pendemokrasian pendidikan. Okey, sebab tadi kita tengok disebabkan tertubuhnya sekolah-sekolah vernacular, tiada penyatu paduan antara kaum-kaum dan juga antara etnik-etnik. Ini menyebabkan sistem pendidikan pada
waktu itu tidak melaksanakan penyatu paduan ataupun tidak melaksanakan kerjasama antara etnik-etnik yang lain. Jadi, selepas merdeka, sistem pendidikan ini lebih teratur, lebih besar kepada penyatu paduan masyarakat. Okey, yang kedua, menggabungkan sistem sekolah yang pelbagai tadi, sistem sekolah yang vernacular tadi, dia gabungkan menjadi dua elemen, iaitu pertama, sistem pendidikan kebangsaan, dan yang kedua, menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa logistik. Okey, yang ketiga, sistem pendidikan selepas merdeka merupakan satu sistem yang bercorak kebangsaan yang harus diwujudkan bagi menyatu padukan masyarakat yang berbilang kaum antara etnik Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, apa lagi? Melanau dan sebagainya. Jadi sistem pendidikan selepas merdeka ni agak seimbang dan juga membawa kepada perubahan yang besar. Okey. Rentetan selepas merdeka, maka berlakulah sistem pendidikan yang dicatat oleh laporan penyataan Razak pada tahun 1956. Okey, laporan penyata Razak ini ditubuhkan pada 30 September 1955 bagi mengkaji Ordinan Pelajaran 1952 yang dipengerusikan sendiri oleh Datuk Abdul Razak Hussein. Okey, kedua, sistem pendidikan pada ketika itu mempunyai 17 cadangan dengan mengambil kira matlamat akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Lalu, disebabkan itu, terbentuklah dua jenis sekolah, iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan SRK dan yang kedua Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK. Tetapi sistem pendidikan selepas merdeka ini mendapat tentangan oleh orang Melayu sendiri kerana mereka mengatakan tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. Bukan sahaja orang Melayu yang menentang, tetapi ada juga segelintir orang Cina yang menentang kerana mereka mengatakan sesetengah cadangan telah mengabaikan pendidikan bahasa Cina. Kita tengok seterusnya. Selain laporan penyata Razak, kita juga ada sistem pendidikan daripada laporan Abdul Rahman Talib pada tahun 1960. Okey. Sistem pendidikan ini ditubuhkan pada tahun 1959 bagi mengkaji semula pelaksanaan laporan Razak serta langkah-langkah untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Okey, sistem pendidikan ketika itu menekankan 3M. Menekankan pendidikan asas di kalangan pelajar-pelajar, iaitu kemahiran membaca, kemahiran menulis dan juga kemahiran mengira. Okey, yang ketiga, diadakan pada ketika itu sistem pendidikan ini semakin maju yang mana mereka mengadakan kelas peralihan bahasa Melayu bagi pelajar sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. Mereka perlu mengukuhkan bahasa kebangsaan dulu, bahasa Melayu dulu, barulah mereka boleh masuk ke kelas-kelas arus perdana. Okey, yang keempat, sekolah kebangsaan yang ada ataupun yang ditubuhkan merupakan 3 jenis, iaitu sekolah kebangsaan jenis Cina dan sekolah kebangsaan jenis Tamil, memandangkan 3 etnik ini merupakan etnik utama di Malaysia. Okey. Untuk tambahan, laporan Abdul Rahman Talib juga menekankan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. Maksudnya pada ketika itu bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah, sehingga juga institusi-institusi pendidikan
tinggi. Okay, jadi pada waktu itu memang memartabatkan bahasa Melayu. Sehingga kinilah memartabatkan bahasa Melayu di mana-mana sistem pendidikan. Okey, kita pergi kepada sistem pendidikan semasa ataupun sistem pendidikan terkini. Sistem pendidikan terkini kita boleh tengok kepada Pelan Pembangunan Pendidikan yang keluar pada tahun 2013 sehingga 2025. Okey. Di bawah tu saya letakkan satu pepatah yang mengatakan sesungguhnya pendidikan yang berkesan merupakan tunjang ke arah pembentukan negara yang maju. Betul, saya sangat setuju kerana jika pendidikan kita berkesan boleh membawa kepada kelahiran generasi-generasi yang bagus, kelahiran generasi-generasi yang cemerlang. Okay, jadi dia kata memang betul pendidikan yang berkesan ni membawa kepada pembentukan negara, bukan setakat negara, malah pembentukan ekonomi yang maju. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Di sini saya meletakkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ada 11 pelan pembangunan pendidikan. Yang pertama dia kata menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Maksudnya tiada ketidaksamarataan. Maksudnya semua kelompok menerima pendidikan, menerima pendidikan, dan hak pendidikan ini tidak mengira kulit, tidak mengira warna mata, tidak mengira bangsa, tidak mengira etnik, dan semua kelompok dapat menerima hak pendidikan. Okey, yang kedua, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Selepas merdeka, bahasa yang kita gunakan sebagai bahasa kebangsaan ada dua lah, iaitu bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Kalau kita tengok SPM pada waktu sekarang pun, subjek yang perlu lulus, yang wajib lulus adalah subjek bahasa Melayu dan juga subjek bahasa Inggeris. Jadi untuk memastikan setiap murid ni berjaya lulus ataupun setiap murid berjaya menguasai bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Penghayatan nilai ini disebabkan sistem pendidikan, maka melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai murni, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai bermasyarakat, nilai bekerjasama, nilai tolong bantu-membantu dan sebagainya lah. Semua nilai-nilai murni yang kita pelajari di dalam sistem pendidikan. Okey, yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan, iaitu menjadikan dunia perguruan ini sebagai satu jalan utama dalam mendidik anak bangsa. Okey, yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah, di setiap sekolah-sekolah. Maksudnya meletakkan tenaga pengajar yang bertanggungjawab, kerani-kerani yang tenaga-tenaga sekolah yang penuh dengan dedikasi untuk memastikan kepimpinan tu ada berprestasi tinggi dalam dunia pendidikan. Okey, yang keenam, mengupaya pihak JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan, iaitu menyediakan pelbagai kemudahan dalam sistem pendidikan. Seperti kalau kita tengok kat sekolah tu ada pusat sumber, ada bilik media, ada apa lagi untuk belajar, ada makmal sains, ada makmal seni dan sebagainya. Jadi kemudahan-kemudahan ini membawa kepada perkembangan sistem pendidikan juga. Okey, yang ke-7, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Okey, pada selepas zaman penjajahan ataupun pada waktu kini, kita juga didedahkan kepada penggunaan teknologi ICT, di mana
pelajar-pelajar sekolah rendah sendiri sudah belajar macam mana nak menaik menggunakan komputer, macam mana nak mencari maklumat di internet, semuanya di hujung jari. Jadi dalam pembangunan pendidikan Malaysia ni memang sangat terbuktilah sehingga kini pun memang kebanyakan para pelajar di sekolah-sekolah kita sudah tahu tentang dunia IT. Okey, yang ke-8, mentransformasi kebolehan kepayaan, kapasiti dan penyampaian kementerian. Maksudnya, sekolah-sekolah mendapat sokongan dalam melaksanakan sesuatu projek ataupun perkhidmatan yang diberikan. Mereka mendapat sokongan lah dari pelbagai pihak. Mendapat sokongan daripada sumber kewangan, mendapat sokongan daripada apa lagi? Selain daripada sumber kewangan, maybe dari segi motivasi dan sebagainya. Okey, yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Okey, sistem pendidikan juga bukan sahaja hanya pemusatan murid, bukan hanya kepada murid saja dan bukan sahaja kepada guru-guru, tetapi melibatkan ibu bapa dan juga komuniti luar. Okey, seterusnya nombor 10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Maksudnya, memaksimumkan pembelajaran ataupun peruntukan dalam sistem pendidikan yang digunakan untuk melaksanakan program-program yang menjurus ke arah keberhasilan murid. Kalau kita tengok setiap program-program yang dilaksanakan di sekolah mendapat sumber kewangan daripada pihak kerajaan sendirilah. Yang ke-11, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Maksudnya kat sini meningkatkan pembelajaran jugalah, pembelajaran dalam pendidikan secara langsung ataupun tidak langsung. Okey. Ini Pelan Pembangunan pada tahun 2013 sehingga kinilah kita dapat lihat banyak yang telah tercapai. Antara 11 tu kebanyakannya telah tercapai ataupun telah dilaksanakan. Okey. Seterusnya kita nak tengok hubung kait antara perkembangan sistem pendidikan, perkembangan tadi daripada zaman sebelum zaman penjajahan, ketika zaman penjajahan, selepas merdeka dan juga sistem pendidikan terkini dengan falsafah pendidikan. Okey. Di sini ada falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah merupakan usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu ataupun potensi pelajar-pelajar kita secara menyeluruh yang bersepadu untuk mewujudkan satu insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, dari segi rohani, dari segi jasmani dan juga dari segi emosi. Okey. Falsafah pendidikan ini juga untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia. Semua ini dipelajari dalam dunia pendidikan. Bagaimana untuk menjadi seorang yang berilmu pengetahuan dan bagaimana untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia ni kita belajar dalam subjek pendidikan Islam dan juga subjek moral. Kita belajar macam mana nak menjadi seorang yang bernilai murni. Okey, yang seterusnya, selain menjadi insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, tambahan lagi untuk menjadikan seseorang itu rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang dengan memberi sumbangan kepada negara, agama dan masyarakat. Okey, ini yang kita nak capai dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan dengan perkembangan sistem pendidikan. Yang pertama, sebelum itu saya ingin menerangkanlah falsafah pendidikan daripada Aktah Pendidikan tahun 1996. Falsafah pendidikan negara telah ditubuhkan pada tahun 1988, telah digantikan dengan nama yang baru iaitu falsafah
Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996. Oleh yang demikian, semua aktiviti pendidikan yang tertumpu kepada pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan serta dasar pendidikan kebangsaan. Ini kerana falsafah pendidikan merupakan satu hala tuju ataupun panduan terhadap perkara-perkara yang berhubung kait dengan pendidikan. Dia panduan kepada siapa? Panduan kepada tenaga pengajar untuk melaksanakan kurikulum, melaksanakan bahan pembelajaran dan juga strategi pengajaran mengikut falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan ini sangat luas dan konsep pendidikan secara berterusan sangat penting dalam memastikan semua rakyat Malaysia ataupun semua rakyat negara kita menerima sistem pendidikan walaupun berbeza generasi. Menerima sistem pendidikan yang sama walaupun berbeza generasi. Ataupun ada sedikit perkembangan lah jika generasi semakin maju, maka sistem pendidikan itu pun semakin maju. Tetapi masih lagi mengikut falsafah pendidikan. Okey, yang terakhir, falsafah pendidikan negara ini diwujudkan dalam suasana selepas kemerdekaan yang menegaskan perpaduan sebagai matlamat utama negara melalui pembentukan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri kerana adanya sistem pendidikan. Okay. Jadi sistem pendidikan ini sangat penting. Hak pendidikan ini mesti kita perjuangkan dalam setiap etnik. Ini kerana sistem pendidikan inilah yang membawa kepada kemajuan diri seseorang, kemajuan masyarakat, sesebuah masyarakat dan kemajuan sesebuah negara. Jadi memang jelaslah falsafah pendidikan ini sangat berkait dengan sistem pendidikan. Terutamanya falsafah ini juga menjadi salah satu prinsip bagi para pendidik di Malaysia untuk memajukan lagi sistem pendidikan dalam mencapai visi dan misi negara kita. Okey, itu saja untuk pembentangan saya. Saya sudahi dengan kata-katalah yang mana pendidikan ini sangat penting kepada diri kita dan generasi yang akan datang. Jadi kita perlu perjuangkan hak-hak pendidikan dan jangan mengetepikan ataupun jangan tidak cakna dengan sistem pendidikan kita. Okey, itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.